Inilah dikatakan kedudukan bas yang akan berhenti dan akan melihat dan menceritakan tentang kisah gusur. Baik, kita telah berceramah panjang lebar tadi di bawah kaki bukit ataupun di dataran kaki bukit Gusur. Dan di sinilah kisah iman dan takwa kita meningkat di Mekah. Bagaimana susahnya Islam itu berkembang. Bagaimana seorang insan yang hanya bernama Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan ketika itu cukup taat pada Allah dan Rasul. Beliau betul-betul berpegang pada beriman pada Allah pada Rasul. Daripada kisah Gusur yang kita lihat dan kita ceramahkan sebentar tadi. Sebab itulah apabila dikatakan Rasulullah berjaya menaiki Gusur, yang dikatakan gua yang tersembunyi di atas bukit Sur, bukit yang tersembunyi, maka sebab itulah dikatakan bagaimanakah ketaatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Rasulnya, kepada Allah SWT, sehingga beliau dipatuk oleh Sayyidina semata-mata untuk menaikkan syahadat Allah dan menjaga Rasulnya Muhammad SAW. Mudah-mudahan balik nanti daripada umrah selepas dosa kita diampunkan, seperti mana Sayyidina Abu Bakar menjaga Rasulnya dan menjaga Tuhannya Allah SWT. Begitulah terapan, jagalah Allah, jagalah Rasul. Sebab itu Nabi Muhammad ketika Hajatul Wada, ketika mana dikatakan selepas itu Rasulullah SAW dikatakan balik kering dan meninggal dunia selepas itu, maka Nabi mengatakan taraktul amra ini, aku tinggal pada kamu dua perkara, kalau kamu pegang kamu akan selamat dunia akhirat. Sebab itu antaranya dikatakan berpeganglah pada Al-Quran dan berpeganglah pada sunnah Nabi, seperti mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sebab itulah kehebatan Gusur ini. Apabila kita menceritakan tentang burung merpati, bagaimana burung merpati itu banyak, dikatakan di depan Masjid Haram, Masjid Nabawi, kenapa tak ada orang datang menembak dan sebagainya. Malah digalakkan pula tasjid, ada pula orang jual makanan tu lah kan, makanan burung disebar-sebarkannya. Begitulah rahmat Allah. Betapa bangganya jemaah India apabila dikatakan Nabi Adam AS itu, iaitu dikatakan diturun dari syurga, diturunkan di negara India. Sebab itu mereka bangga. Tetapi betapa bangganya jemaah India apabila sampai ke Mekah, mereka menjual makanan-makanan burung. Daripada kisah yang disebut hebat, iaitu kisah daripada katakan hijrah Rasulullah di awalnya, dan juga kisah di Gusur. Ini sangat menarik tuan-tuan dan puan. Sebab itu tadi ada satu jemaah, dia kata, saya baru nak tanya, kenapa di depan Masjidil Haram, Masjid Nabawi penuh dengan burung merpati? Maka inilah antara kisahnya yang kita dapat tahu. Sebab itulah rahmat Allah. Burung merpati ini, kehebatan dia dalam pandangan saya sebagai seorang ustaz mengkaji, tuan-tuan dan puan, nikmat dia kat Malaysia, orang pun tak bunuh burung merpati. Andai kata dia bunuh, dia ditangkap, dia masak, dia makan pun tak sedap. Tuan-tuan dan puan tahu tak daging dia macam mana? Tuan-tuan tahu tak daging dia macam mana? Tahu tak daging burung merpati ni macam mana? Dagingnya tuan-tuan puan, iaitu dikatakan keras dan kenyal. Jadi kalau keras dan kenyal, sedap tak makan? Sedap tak makan tuan? Tak sedap kan? Jadi sebab itu kalau tak sedap, maka sebab itulah orang tak akan membunuh burung merpati, betul? Orang tidak akan bunuh ataupun memburu burung merpati. Dan kalau tanya pada saya, mungkin itulah hebatnya burung merpati. Setimpal dengan apa perbuatan burung merpati itu dalam menyelamatkan manusia, iaitu antaranya dipanggil Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itulah antaranya burung merpati itu dilindungi oleh Allah. Antaranya dia tidak diburu dan tidak dibunuh dan tidak dimakan. Tapi kalau orang nak makan boleh makan, tapi dagingnya tidak sesedap burung atau ayam ataupun apa juga binatang yang lain di luar sana. Baik, sebab itulah juga kisah yang hebat antaranya labah-labah, betul? Dikatakan kalau ayah dan mak, jangan bunuh labah-labah tu. Pernah dengar tak tuan yang bersama saya ni? Pernah dengar tak? Jangan bunuh labah-labah. Labah-labah tu tolong Nabi kamu Muhammad SAW. Pernah dengar? Itulah kisah daripada Gusur. Dan pernah dengar tak kisah mak ayah kata cicak, bunuh cicak, bunuh tak cicak? Sebab itulah hadirin hadirat mati Allah, inilah nikmatnya daripada Gusur. Dan ada pun cicak ini banyak disebut dalam Al-Quran, bukan saja ketika di Gusur. Sebab itu dialah dikatakan punca segala punca hingga membunuh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Antaranya Nabi Muhammad SAW di kisah di Gusur. Antaranya kisah Nabi Ibrahim AS disebut dalam Al-Quran, ketika mana ditangkap oleh Raja Namrud untuk dibakar dan dibunuh. Ketika mana kisah Nabi Muhammad kita jelas kisah betapa jahatnya cicak, benar. Dan kita mari kita dengar kisah daripada Gusur, seekor cicak yang dikatakan jahat ataupun seekor binatang dikatakan jahat yang dipanggil cicak. Ketika mana Nabi Ibrahim AS dikatakan diikat dan ingin dibunuh dan juga dibakar hidup-hidup. Yang mana ketika itu dikatakan api yang marak dalam keadaan dikatakan kayu-kayu yang dihimpunkan membakar sekeliling Nabi Ibrahim AS. Dan ketika itu sampai kepada Nabi Ibrahim, maka hadirin mati Allah Ta'ala, maka datanglah binatang-binatang, segala jenis binatang cuba membantu Nabi Ibrahim untuk memadamkan api-api tersebut. Subhanallah,
Tetapi datang seekor binatang. Binatang ini subhanallah, dia telah datang, lalu dia telah meniup api tersebut. Dan anda kata ditiup api tersebut, apakah akan berlaku tuan-tuan dan puan? Jawab saya, apa akan berlaku tuan-tuan dan puan kalau kita tiup api itu? Apa berlaku? Api akan makin membesar, api akan marah dan akan terus terbakar. Begitulah jahatnya tuan-tuan dan puan. Sebab itu dalam satu hadis Aisyah radhiyallahu dikatakan Nabi Muhammad SAW, iaitu dia menyuruh kita membunuh beberapa binatang. Antaranya dikatakan cicak. Sebab itulah cicak ini, tengok tangan Ustaz, perasan tak? Anda kata kita bukan cicak, sekali kita tepuk, dia tak mati kan? Kita kejar lagi, 2 kali tepuk, betul tak mati? 3 kali tepuk, 4 kali tepuk, akhirnya kita penat tak? Betul tak penat? Tetapi nyatalah tuan-tuan puan, kepenatan itu berpahala tuan-tuan puan. Rupanya lagi banyak kita ketuk cicak, lagi banyak kita kejar cicak. Sekali ketuk tuan-tuan puan, lalu Nabi kata pahalanya berganda dengan 10 kali ganda. Lalu kalau dia bunuh lagi, dia ketuk kali kedua tak kena. Lalu Nabi kata walaupun tak kena, dia digandakan lagi dengan pukulan pahala yang kedua. Lalu kalau dia kejar lagi kali ketiga tak kena, lalu digandakan lagi ketiga. Dan anda kata sampai ke 5 ke 6, lalu 6 gandaan lah pahalanya dia membunuh cicak tersebut. Sebab itu ada orang dia tak berkira, dia sanggup keluarkan duit RM4, RM5, dia beli perangkap cicak. Tengok tangan Ustaz, ada kan jual RM3-4 yang perangkap tikus cicak tu, nampak tak? Dia buka macam tu, ada kan? Dia buka, ada jual kan buku kan, dia buku, tuan-tuan buka, belilah RM3-4, tuan-tuan buka perangkap tu, tengok Ustaz. Tuan-tuan ambil kepala ikan kembung, tuan-tuan ambil kepala ikan kembung, ambillah kepala ikan ke ikan yang lebih-lebih semalam tu, tuan-tuan letak kat tengah-tengah. Tuan-tuan letak bawah dapur, letaklah tepi peti ais, letaklah dekat tempat bawang-bawang apa sebagainya. Tuan-tuan matikan lampu, malam-malam kat dapur tu tidur. Besok tuan-puan, kalau betul lah ada tikus, memang akan ada tikus. Tapi kalau betul lah tikus tak ada, yang selama ni bunyi ketapak-ketapak, memang akan ada cicak. Begitulah tuan-puan, hebatnya pahala membunuh cicak. Antara kisah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW daripada Gua Sur. Alhamdulillah, begitulah Islam. Apabila disuruh, pasti ada hikmahnya. Begitulah dalam Islam, tiada apa yang membazir kalau kita melakukan sesuatu. Apabila disuruh Nabi kita Muhammad SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan puan, sekarang kita meninggalkan Gua Sur. Mudah-mudahan iman dan takwa tuan-tuan puan meningkat. Dan sebab itulah ada jemaah tanya tadi, Ustaz, boleh tak naik Gua Sur? Boleh tak naik Gua Sur? Sebab itu kita kata masa itu padat. Masa itu sangat padat. Sebab itu biasanya jemaah dunia yang melakukan ibadah umrah, mereka akan hanya naik Gua Hira. Dan insyaAllah di Faizin International Grand Tour, mungkin insyaAllah Ustaz Syarul akan maklumkan bilakah pendakian Gua Hira, kemungkinan besar mungkin juga malam Jumaat ini dan sebagainya. Baik, sebab itu Gua Hira ini lebih mudah naik di Jabal Nur yang kita akan lalu nanti balik. Sebab itu Gua Sur ini dia memakan masa sedikit, pengalaman Ustaz untuk naik amat sukar kerana masanya panjang. Dan tuan-tuan perlu benar-benar kuat kerana di Gua Sur ini dia laluan dia tak macam Gua Hira yang laluan dia telah ada dan disediakan tangga. Di sini laluan dia ada tapi belum lagi secantik Gua Hira. Sebab itulah tak banyak jemaah-jemaah dunia datang untuk mendaki, melainkan mereka yang benar-benar istiqamah ataupun nak merasai macam manakah duduk dalam Gua Sur, maka mereka akan melaluinya. Begitulah juga Ustaz, apabila Ustaz dikatakan menaiki Gua Sur semata-mata untuk mengetahui bagaimanakah lelaki yang pertama di jamin masuk syurga, namanya iaitu Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Bagaimanakah dikatakan beliau sanggup menutup tangan dia dengan lubang apabila seekor ular ingin mematuk dan sebagainya. Sebab itulah Ustaz berjaya dan akhirnya dalam hati Ustaz, ya Allah, aku akan sampaikan kepada hamba-hambamu, ya Allah. Sebab itulah bila kita ceramah kita dah nampak, bila kita ceramah tu kita dah tahu dah angle mana kita nak sentuh tanpa kita perlu menyebut umum, kerana kita tahu masa itu padat, kita hanya perlu sampaikan poin dan poin itu perlu sampai kepada tetamu-tetamu Allah. Baik, maka kita tinggalkan Gua Sur dan sekarang ini kita menuju ke satu tempat ini dipanggil ya Allah, iaitu dipanggil Arafah.